Okay, Assalamualaikum and selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton program ICAP Talk daripada School of Arts University Science Malaysia pada hari ini 26 Januari. Bersama kita adalah Encik Amir Mustafa yang kami bawakan khas daripada Malaysia Timber Board Industri MTIB yang akan bersama kita selama 1 jam lebih untuk berkongsi tentang bercakap tentang perabot, reka bentuk dan pembuatan. Kami mewakili Product Design Department School of the Arts USM mengalu-alukan semua pelajar daripada universiti lain yang berkaitan dengan reka bentuk perabot untuk sama-sama join mendengar ilmu yang akan disampaikan oleh Encik Amri. Semoga memberi manfaat kepada semua. Kami mahukan perkongsian ilmu ini terbuka kepada semua, bukan hanya kepada student product design di USM. Jadi untuk hari ini, suka saya ingatkan bahawa untuk staf di School of the Arts dan University Science Malaysia, kami akan sediakan link untuk memperoleh markas CPD yang akan diberikan pada akhir program ini nanti. Jadi kena tunggu sehingga akhir program, dan juga markas CSD untuk para pelajar USM. Walaupun sekarang ni time COVID dan semua pelajar hampir berada di kampung masing-masing, tetapi markas CSD tetap perlu, CPD dan CSD tetap perlu kita collect kan. Jadi ini adalah satu inisiatif untuk membantu para pelajar dan juga staf menimba ilmu dan berkongsi info terutamanya dengan panel industri supaya boleh mengembangkan lagi kemahiran, ilmu dan pengetahuan kita. Jadi sebelum saya membuang masa, saya akan perkenalkan panel ICAP kita pada kali ini, iaitu Encik Amri Mustafa. Beliau merupakan seorang pembuat perabot di Malaysian Timber Board Industri dan mempunyai kepakaran lebih 25 tahun dalam bidang kepakaran pembuatan perabot dan bahan. Dan juga jadi jika dilihat daripada profil beliau, mempunyai pengalaman dalam pelbagai bidang, menjadi juri dalam pelbagai pertandingan sama ada di peringkat lokal dan juga international, dan juga turut menjadi pelatih untuk reka bentuk pembuatan perabot di luar negara. Jadi sebelum saya membuang lebih banyak masa, sebab kita punya masa tak terlalu panjang untuk panel ICAP pada kali ini, hanya 1 jam lebih kurang. Sebab selepas ni kita akan ada sesi Q&A selepas habis sesi. Saya akan persilakanlah Encik Amri untuk mulakan sesi pembentangan beliau berkenaan tentang kemahiran yang beliau ada. Jadi Cik Amri, apa khabar? Dah bersedia ke? Baik, Alhamdulillah Doktor. Okey, InsyaAllah. Cik Amri, kalau dah bersedia, so kita boleh mulakan sekarang. Untuk Cik Amri boleh mulakan surat pembentangan Cik Amri lah, silakan. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Abu Sir Dr. Suhaili menjemput saya untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan tentang reka bentuk perabot dan juga pemprosesan perabot. So, sebagaimana maklum, nama saya Amri bin Mustafa, dah berkhidmat dengan MTIB selama 25 tahun, dan sebelum berkhidmat dengan MTIB memang berkhidmat di peringkat sawmilling lah. Selepas habis belajar, kita terus main dengan kayu. So untuk pendekkan masa, saya MTIB pun ada membuat beberapa program berkaitan dengan reka bentuk perabot. Antaranya kita start daripada 2010 dulu adalah program tanggam. Program tanggam ni yang mana kita menggalakkan mereka-mereka muda untuk masuk bertanding, dan juga kita membuat prototype, dan saya menjadi panel teknikal untuk dalam pembuatan prototype tu, dan kita bawa kepada mereka-mereka ni ke Milan show. So antara prototype yang dibawa ialah, yang kita pernah bawa ialah tanggam, mereka-mereka tanggam yang dah excellent. So ini adalah yang projek yang ketiga yang dibuat pada 2019. That projek yang kita buat ni borderless,
video yang dalam slide gambar ni, ini adalah yang dipamerkan di Malaysia International Furniture Fair 2019, dan ini adalah daripada Pereka Tanggam juga yang kita bawakan dalam bentuk series, mana designer-designer ni membuat untuk manufacturing dan dieksport lah. So untuk melahirkan seorang pereka-pereka perabot yang berkaliber dan juga yang profesional, bukan benda yang kita rasa bukan benda yang senang lah. Sebab banyak halangan-halangan dia dan juga banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita kena bekalkan kepada designer-designer ni. Selain daripada menjadi panel teknikal untuk Tanggam punya series, saya juga membawa peserta-peserta Malaysia ni ke peringkat pertandingan kemahiran peringkat dunia. Itu yang gambar yang atas tu 4 orang daripada Leipzig, Germany 2013, Sao Paulo, Brazil 2015, Abu Dhabi 2017 dan last kali Kazan 2019. Mana di sini kita ada pereka dan juga kita mesti ada makers. Kalau tukang jahit, dia tak ada. Dia pereka dan dia penjahit. Hair designer, dia membuat rambut dan dia sendiri yang mendandar rambut. Tapi perabot ni dia pelik sikit. Designer lain, makers lain, manufacturer lain. So dia ada 3 bahagian kat situ. Sebab tu kita jadi banyak isu. Designer boleh buat, makers kata tak boleh buat. Bila masuk manufacturer, manufacturer kata oh tooling lag, kita tak cukup tooling. So kat situlah kita ni sebagai MTIB memainkan peranan lah, menggabungkan semua benda ni, memberi ilmu pengetahuan kepada designer, kepada pereka dan kepada manufacturer. So sebelum tu ini adalah tugas-tugas saya lah, bersedikit pasal diri saya. Dan dalam konteks ni kita akan bercerita pasal introduction pada perabot, keunikan kayu tu sendiri, fizikal kayu tu, keselamatan dalam reka bentuk kita, penyambungan dalam pembuatan perabot, penyambungan kayu tu sendiri dan juga perabot panel. So dalam perabot ni kita tengok, kalau daripada dulu-dulu lagi memang traditional punya furniture. Tapi bila satu masa kita ada limitation, kita ada barrier, kita ada halangan, yang mana kayu ni straight saja. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, kayu ni kita boleh bengkok. Kita boleh lembutkan dia, kita boleh softenkan dia, kita boleh bentukkan dia. So sekarang kayu sendiri pun dah tak ada halangan dah. Kalau macam dulu betul, nak bengkok dengan teknologi tak ada, dengan apa tak ada. Tapi sekarang John Walsh ni, dia memang boleh keluarkan perabot dia yang memang artistik lah. Sebab kayu-kayu dia yang dia pakai semua solid dan juga laminated vinyl lumber. Tapi dia boleh bend, dia boleh bentuk apa benda yang dibentuk. So perabot dah tak ada limitation dah, walaupun kita pakai solid kayu. Ni untuk solid furniture. Tapi satu lagi, apabila kita pergi kepada production, mass production, kita ada panel furniture. So dalam panel furniture ni menggunakan bahan mentah yang dah setara siap. Meaning bahan mentah ni dah disiapkan separuh. Kalau furniture tradisional, bahan mentah tu memang daripada natural resources, daripada sumber asli, daripada kayu yang betul. Tapi dalam perabot panel ni kebanyakan kayunya dibuat dalam bentuk yang dah separa siap. So dia punya kestabilan kayu tu lebih stabil daripada kayu solid biasa. So kita akan pergi kepada keunikan kayu. Yang kita akan berbicara sekarang pasal wood base lah. On non-wood base mungkin orang lain yang lebih expert. Tapi saya rasa saya lebih ketengahkan yang pasal kayu, wood base.
So kayu ni sendiri, keunikan dia memang natural dan dia memang ada warna dia sendiri. Dan untuk tradisional kita tak perlu dah nak letak warna merah, warna hijau. Sebab dalam designers mereka bentuk perabot ni kita boleh bagi kepada dua. Satu memang sculpture, art, dan satu lagi memang untuk manufacturing. So bila kita kenal kayu ni, kita tahu beauty dia, kecantikan dia, sebab kayu ni dia tak ada boleh buat 2-3 kali. Bentuknya memang sekali tu aja. Kalau bentuk macam tu lah figure dia. Dia memang banyak. Warna apa yang kita nak, kebanyakan kayu ni ada. Kita nak merah dia ada, kita nak gelap dia ada, kita nak hitam dia ada, kita nak purple pun dia ada. Sebab kayu purple ni dekat Malaysia pun ada. Kita ada jumpa Boni di Kedah, Purple Heart. Memang cantik kayu dia. Lepas tu ini macam contohnya kayu nyatuh. Walaupun spesies nyatuh, tapi nyatuh sendiri pun ada berbagai jenis. Ada nyatuh kung. Tapi itulah, kadang-kadang kita panggil nyatuh aja. Tapi nyatuh sendiri pun dia memang boleh mengeluarkan figure yang cantik, bunga yang cantik. Dan itulah kecantikan kayu sebenarnya. So dalam ni kita ada lagi kayu Malaysia yang cantik. Contohnya kempas, balau, kayu malam, kayu perah. Warna hitam tu perah, sebelah kanan tu perah. Dan sebelah kanan atas tu kayu malam. Kayu malam ni kalau dekat Malaysia dia banyak dekat Sarawak. Dan kayu malam ni dia punya kelas dia sama lebih kurang dengan ebony. Memang antara zebra punya corak lah. So ini kayu medium hardwood, kita ada mata ulat, rupuk, kemas mangkuk, kasah, perah, tembusu. Ini kayu-kayu yang warna-warna cerah lah. So ini kayu malam. Satu tu yang sebelah atas tu memang ebony daripada African. Dan kita punya kayu malam daripada Sabah dan Sarawak lah. So dia punya kualiti lebih kurang sama. Dia punya hasil dan figure dia memang cantik. Okay. So tadi kita sampai kat sini kayu malam ni, kita dah nampak dia punya figure, kita dah nampak dia punya colour, kita nampak dia punya tu. Tapi kayu ni dalam bahagian balak tu sendiri kita kena faham di mana tempat yang diambil. Sebab apa? Sebab tempat yang diambil tu yang menentukan corak pada permukaan kayu tu sendiri. So bila kita design nak buat pintu, nak buat meja, kayu-kayu ni kita kena tahu bahagian mana. Sebab kayu dibelah daripada balak sendiri pun kita ada banyak jenis. Ada jenis belahan quarter sound, ada reef sound, ada flat sound. So kalau dekat Malaysia ni kebanyakan kita ni guna bastard sound. Semua yang ada dia belah je untuk keluarkan saiz. So kadang-kadang designer pun susah nak cari dapatkan permukaan kayu yang cantik. So daripada tu mana-mana kayu yang mempunyai figure yang cantik tu memang suamilia akan pegang dia dan akan belah mengikut bunga dikehendaki. Sebab itulah kadang-kadang kayu ni dia lebih mahal daripada kayu untuk kita buat construction. Kalau kita beli kayu saiz biasa memang harga dia boleh dapatlah 1,400, tapi kayu untuk designers ni, untuk buat furniture ni, untuk dapatkan dia punya figure yang cantik kadang-kadang sampai 3,000 satu tan. Itulah situasi untuk dapatkan kayu yang cantik. So dan kayu ni kita kena faham juga dia sifat dia tu memang dia boleh kembang dan boleh kuncup. So dia memang kayu ni dia ada 6 permukaan, 2 permukaan radial, 2 permukaan tangent dan 2 permukaan cross section dan 2 permukaan longitudinal. So dia akan kembang kuncup mengikut di mana kedudukan era kayu tu sendiri. So contoh macam gambar ni kan, kita akan tengok shrinkage dia kat mana nanti. So bila kita dah keluarkan kayu daripada balak tu, sebelum dia kuncup memang kita akan nampak dia 4 segi lah. Cantik je. Tapi bila kita dah kering, kayu tu dah kering, cukup matang untuk kita buat kerja. Sebab kayu ni kena faham, kayu ni bila diambil daripada hutan, dibelah di sawmill, kayu ni dipanggil green timber. Green timber ni mempunyai kadar kuantiti air yang banyak di dalam kayu tu. So air yang ada dalam kayu tu ada 2 jenis pula. Satu jenis yang free water, memang dia
bila kita terbang tu dia memang boleh keluar terus macam tu. Satu lagi yang bound water. Yang bound water tu kita kena force dia keluar, kita kena perah dia keluar. Kalau tidak, kayu ni nanti mudah dijangkiti dengan mudah diserang oleh kulat sebab dia basah. So ini yang kita kena ambil take note, kata orang take note pasal pergerakan kayu ni nanti. Sebab bila kita buat penyambungan, pergerakan kayu ni lah yang akan menjadikan kerusi kita patutnya 4 kaki jadi 3 kaki. Satu kaki dia ternaik sebab dia dah bergerak naik ke atas. So inilah pergerakan kayu tu sendiri. Kalau kita ambil contohnya kalau kita ambil kayu ni dan tangent sebelah atas dan dia sebelah tepi ni, dia akan jadi cupping, dia akan jadi melengkung ke atas. So bila yang macam ni, yang ini yang kita nak tengok meja kita nanti dia akan, kalau kita lamination dia 3-4 keping panjang ke kanan ni, so nanti dia akan melengkung ke atas bila kita buat perabot, bila kita dah siap nanti. So dalam mereka bentuk tu kita kena faham benda-benda yang macam ni. Begitu juga nanti bila kita nak tengok movement, bila kita buat box. Bila kita buat box nanti kita nak tengok dia punya penyambungan dia tu nanti ada gap ke, tak ada gap ke. So itu yang akan membantu kita dalam mereka bentuk perabot-perabot kita. So macam contoh macam ni jelas kalau kita tengok sebelum kita sambung, sebelum apa-apa memang cantik rapat. Tapi bila dah kering nanti dia akan jadi gap, dia akan jadi ketat. Contoh-contohnya macam pintu rumah kita, kalau musim panas dia tak ada ketat. Tapi bila musim hujan, musim macam sekarang ni, dia ketat. Sebab kayu tu dah kembang, kayu tu dah dimasuki air. Sebab kita punya humidity kat Malaysia ni memang kita faham lah terlampau tinggi. Kan? Jadi benda tu kita kena berhati-hatilah masa kita design. So dalam ni kita tengok bucu-bucu dia tu kita kena buat detail untuk mengelakkan kecacatan semasa kayu ni menguncur. So ini nama-nama bahagian yang kita nak buat join. Kalau nanti bila nak buat dengan carpenter, bila kita design, saya nak rebate, saya nak motif, saya nak blind, saya nak dedu, saya nak groove. Inilah nama-namanya yang biasa-biasa digunakan oleh carpenter. Sebab kadang-kadang bila designers ni, bila dia sebut, saya nak sambung kayu ujung dengan ujung. Kita pun tak faham, carpenter pun tak faham nak merealisasikan apa sambungan yang dihendaki oleh designers tu. Sebab bila kita design, yang paling penting kita nak elakkan permukaan cross section tu daripada terdedah. Sebab cross section yang akan cepat diserang oleh, yang cepat dimasuki oleh moisture, air. So kat sini kita ada banyak, kita ada end notch, kita ada dedu, kita ada groove, kita ada edge rebate, kita ada end rebate untuk membuat join. Tapi untuk ini kita ada notch, kita ada tenon, kita ada mortise. So dalam ni nanti kita akan detailkan lagi pasal penyambungan ni. So the basic join dalam perabot ada 3 je. Dia sambil ada tanggam siku, frame join, melebar dan juga memanjang. So dalam frame join ni dia banyak. Dia ada yang tanggam butt kosong tapi dia ada dowel kat tengah. Lepas tu dia ada mortise and tenon. Mortise and tenon ni banyak jenis. Dia ada mortise and tenon with haunch, mortise and tenon biasa, nanti kita akan pergi. So macam ni kita pakai reinforce joint, kita letak dowel, kita letak spline. Kalau macam ni butt joint yang macam biasa yang kita akan gunakan untuk buat tabletop. So ini antara joint-joint yang kita akan biasa gunakan lah di dalam pembuatan perabot kita nanti. So dalam joint-joint ni nanti ada macam-macam lagi. Ada yang kejap lagi kita akan jumpa dengan frame joint, dengan lock joint. So benda-benda ni designers dia
perlu tahu untuk menghasilkan perabot yang lebih baik dan lebih tahan lama. Macam banyak-banyak join dia ada untuk melebarkan kayu, untuk tepi. Sebab paling penting sekarang kita nak cover kita punya grain, end grain tu. Yang paling penting. Tangential lagi cua tak ada masalah sangat sebab kita boleh bermain dengan kumai. Tapi yang cross section yang kita paling risau. So cross section kita risau, kita akan jadi mitered kan, kita mitered join. So kat situ yang kita akan sembunyikan dia punya, nak elakkan daripada moisture tu masuk. Ni pasal tenon air motif. So ni lap joint, ada dadu joint, ada yang ni untuk buat drawer, untuk buat framing, untuk buat pintu. Dan ini Japan ni banyak joint dia pakai joint-joint yang interlocking. Maknanya joint-joint dia ni dia ada satu kayu yang dia akan buat lock. Kalau kayu tu belum dibuka, joint ni memang tak boleh dibuka. Macam kalau orang Melayu kita panggil wedges. Baji. So kalau baji tu tak dibuka, memang joint tu tak akan terbuka dengan sendirinya. So kalau kita nak design nanti, kita kena fikirkan pasal keselamatan. Kalau kita buat design, kalau design tu berpetak, elakkan benda yang ada bucu yang tajam. Dan juga kalau kerusi tu bila dia berdiri, kita tahu berapa angle dia yang boleh pergi maksimum untuk kerusi tu tidak terbalik. Dan paling penting ergonomik lah. So kita akan sentuh 3 benda kat sini untuk kita desainkan kerusi, meja dan juga multi-purpose cupboard lah. So dalam design furniture kerusi tradisional ni, inilah ergonomik dia yang kita kena tahu dekat mana lumbar support yang paling penting. So kita ada armrest dan kita ada seat. Kursi ni ada 3-4 kegunaan dia. Satu memang leisure chair. Leisure chair ni memang untuk orang relax-relax. Satu lagi memang office chair. Satu lagi memang dining chair untuk orang makan. Dan untuk orang makan ni pula dia ada exact dengan dia ada biasa. Kalau macam kita faham, office chair, lumbar support paling penting. Maknanya daripada punggung kita naik ke atas tu 180 mm, itu tapak yang paling kita nak kena jaga. Paling selesa nak kena kat situ. Sebab itu jarak yang biasa yang kita akan tengok kawasan ni, lumbar support ni. Sebab kat sini yang akan bantu kita, sebab office chair ni kita duduk lama. Kita duduk lama kat situ. So that lumbar dengan butok tu yang kita nak kena jaga betul. Sebab tu banyak office chair ni dia ada letakkan dengan span. Tapi kalau dining chair dengan leisure chair ni memang dia tak ada letak span lah. Sebab orang duduk dining pun tak lama. Paling lama pun 45 minit. Paling sembang kat kedai pun 2 jam. Tapi kalau kedai mamak tu memang lama lah. Tapi yang kita design furniture untuk kerusi ni memang kita akan buat construction dia macam ni lah. So inilah the main construction untuk production kerusi. Kita ada apron, kita ada side rail, kita ada back rail, kita ada back leg, kita ada front leg. So sekarang yang ada kat sini adalah back leg ni dia one piece daripada satu batang kayu yang panjang. So bila batang kayu yang panjang macam ni dia lebih kuat dan juga design ni yang lebih kebanyakan yang ada produce sekarang lah. Untuk produce sekarang dan juga untuk pasaran sekarang memang banyak jenis macam ni lah. So ini antara design-design kerusi yang nominal yang selalu ada. Kalau dulu kursi, orang panggil kursi panggung wayang kursi boleh lipat sebab senang nak storage. Sebab kalau kursi-kursi ni, banquet ni banyak kita nak guna, so kita nak kena simpan, stacking dia macam mana. So benda-benda tu semua kita kena ambil kira. Sebab bila nak storage, nak angkat, nak hold naik ke atas, at least kursi ni tak lebih pada 25 kilo. Kalau tidak nanti kita punya pekerja patah pinggang nak angkat susun tinggi-tinggi stacking ni. So bila nak kursi nak stacking, berapa berat dia kita nak kena kira. Apa construction dia, sebab kursi ni akan angkat turun, angkat turun. Nanti tak sempat 3 kali patah.
So benda-benda jointing yang kat dalam tu yang kita kena tengok, nak kena kira tengok semua. Bila dah teknologi dah baru sekarang ni banyak pakai LVL, lengkok-lengkok, bengkok-bengkok. Kalau dulu Windsor ni paling top lah dulu sebab dia gunakan kayu pendek. Tapi dia 2 tingkat. Tingkat bawah lain, tingkat atas lain. Construction dia pun tak sama. Sebab dia banyak main angle. Sebab kaki dia tu memang base pada weight yang kita letak. So kat sini ada engineering calculation sikit lah. Kena tahu dia punya angle ni tu berapa sebab nanti kalau tidak nanti dia akan spread out kaki tu. So dia akan kena pegang angle tu semua. So kat sini kita kena ada kerja-kerja elemen pengiraan sikit lah daripada segi kekuatan dan juga bearing load yang kita nak letak. So kat sini memang cost dia tak banyak sebab kayu dia guna kayu pendek. Kalau compare yang sebelum ni kayu dia guna kayu panjang, back leg dia tu panjang. So harga dia lebih sikit lah. So, kalau kat sini kayu dia pendek-pendek, kita boleh guna kayu pendek-pendek sikit. So yang ini kita akan masuk kepada meja. Kalau meja construction pula dia ada 2-3 jenis meja. Satu biasa coffee table, dining table dan juga office lah biasanya. Dan juga satu lagi konsol. Konsol ni orang tak selalu duduk, biasanya letak-letak barang saja. So bila kat sini berapa tinggi dia, berapa keselamatan dia, ergonomik dia, kita kena tahu juga sebelum kita design. Standard Asia berapa, standard Belanda berapa, standard US dia tinggi berapa. Sebab kadang-kadang bila kita design ni, kita design untuk Malaysia tapi kita nakkan benda tu nampak macam gah. Bila kita buat lebih tinggi, so kerusi nak masuk pun tak sama, bila orang duduk pun sangkut kan, jadi nak makan pun tak selesa. Jadi yang tu kena ambil tahulah daripada segi tinggi. Construction dia macam ni, biasanya basic construction macam ni lah. Dia ada top, dia ada apron, dia ada leg, dia ada stretcher bawah, kadang-kadang dia ada shelf bawah. So inilah traditional meja. So meja ni, bila meja ni dia tinggi. Bila dia tinggi, bila kita nak export, kita kena fikirkan dia flat pad. So macam mana kita nak luluskan dia punya leg, punya kaki, dia punya apron dengan top dia tu, macam mana kita nak lipat kaki dia tu supaya kaki dia tu boleh pasang kemudian. So bila dia pasang tu baru dapat tinggi meja yang kita nak. Kalau tidak nanti kita punya keluasan nak export, nak packing, rugi kawasan. So masa ni lah designer kena fikirkan apa kaedah penyambungan yang paling sesuai untuk pasang kaki tu. Sama ada dia guna angle, dia guna corner block ke, dia guna angle block ke. So kat situ dia kena main peranan sikit lah. So ini construction meja dulu banyak daripada meja kecil nak jadi besar, drop lift lah, extension table lah. So banyak. Kalau dulu kita tengok meja mula-mula untuk 2 orang. Kemudian tu kita boleh extend jadi 4 orang. So ada mekanism yang dia kena buat. Tapi kaki dia masih sama. Topnya yang kita boleh tambah-tambah. So sekarang ni designer ni banyak dah mechanizekan benda ni. Boleh sembunyikan di dalam dia tu. Jadi designer yang dulu dah buat dah, tu sekarang kita nak memodernkan lagi dengan teknologi apa yang kita ada. So ini ada yang jenis lipat kan, ada yang jenis extension, yang jenis tarik meja. So ini storage. Storage punya unit ni banyak lah. Ada kitchen cabinet secara tradisional, ada wardrobe secara tradisional. So dalam storage ni dia lebih sikit lebih daripada kerusi, lebih daripada meja sebab dia banyak benda nak kena buat. Dia kena tahu tinggi orang standard tu berapa. So kalau dia design kabinet yang macam ni, joint yang jenis macam mana, packing yang macam mana nak pakai, figure yang mana untuk letakkan masa jadi pintu, kayu apa yang sesuai, dinding kita warna apa. So banyak benda nak kena tengok jugalah. Macam ni bookshelf kan, rak buku yang kita tengok, rak buku ni
dan juga entertainment center lah. Kalau kita buang shelf tengah tu, kita boleh letak TV dalam tu, so entertainment center dalam tu. So yang ada dalam ni kebanyakannya bila di mass production kan, kebanyakan akan guna kayu laminated ataupun kayu yang telah dibuat laminated menjadi papan seperti plywood. Tapi ada juga yang buat memang digunakan kayu tradisional yang buat nyatuh, tapi kos dia memang lebih sikit lah daripada lamination tu. So daripada sini kita kena tengok apa saiz buku yang kita nak letak, berapa weight dia, macam mana kedudukan buku tu sendiri. Sebab banyak-banyak shelf yang ada, bila letak buku dia melendut. Itu yang kita selalu jumpa lah. Orang selalu komplain, bila letak buku nanti tak sampai 2 bulan dia dah melendut je. Jadi kayu apa yang sesuai kita gunakan kat situ? Potongan yang jenis macam mana? Sebab kat sini untuk shelf tu dia tak perlu figure yang cantik. Dia perlu kekuatan yang stabil. So quarter sound lebih better untuk dekat sini. Tapi untuk dapatkan figure yang cantik, kita nak flat sound dekat pintu dia. So kat situlah dia akan main peranan. Kayu tu belahan yang macam mana, yang untuk diletakkan di mana. So ini yang construction dia untuk buat carcass lah. Kita panggil kalau kotak macam ni basic ni carcass lah. Join yang ada yang paling mahal, yang kita paling cantik dan paling efektif, paling bagus, paling skill tinggi adalah dovetail. Dovetail ni memang antara join yang daripada tradisional dulu yang memang lebih dikenali lah. And then untuk membuatnya pun memerlukan kemahiran yang tinggi dan precise. Dan kita ada juga banyak-banyak lagi join seperti kita ada miter join, lap join, dado join, half lap join, dowel join. Kita ada teknologi baru, kita ada domino join, kita ada lamello join, kita ada spline join dalam. So banyak-banyak yang kat sini, inilah bentuk carcass yang biasanya untuk cabinetting. Inilah bentuk dia tak lari daripada tu, cuma design dia dan size dia je yang berbeza. Kita ada bahagian top, kita ada bahagian rail, kita ada bahagian side, kita ada bahagian bottom, dan kita ada bahagian pelmet bawah tu, kita ada kaki, kita ada leg, kita ada nak cantik, kita ada crown ke atas. Kita akan buat crown ke atas nak bagi cantik. So macam ni dresser, dia tak lari bentuk yang empat segi tu, dia tak lari. Dia memang akan bentuk macam tu juga. Cuma penambahan crown, molding, detailing lah dia yang ditambah kepada perabot tu sendiri. So ini yang bila dah kita buat dresser, kita buat carcass, kita ada laci. Dan laci ni dulu kita akan pakai pelari laci. Kalau dulu pelari laci ni dibuat daripada kayu biasa je. Tapi sekarang pelari laci dah banyak teknologi yang ada. Kita boleh guna soft closer lah. Kita ada banyak yang pakai mekanisme teknologi yang canggih-canggih lah sekarang ni. Push button, means that drawer tu dia tak ada knob, tak ada penarik. Dia cuma tekan je dan drawer tu akan keluar sendiri. Itu mekanisme yang canggih lah yang ada sekarang. So bila kita buat kabinet ni, dia ada 2 tingkat, ada 3 tingkat. Yang macam rak baju, wardrobe tu memang dia akan pergi sampai 3 tingkat lah. Kadang-kadang atas tu letak beg, tengah letak barang-barang ringan-ringan macam seluar. So that design compartment tu designer akan tentukan lah. Tapi untuk design benda tu kita kena tahu needs kita punya client. Kalau customize, kita kena tahu apa yang dia nak simpan kat dalam tu. So bila kita design ni kita nak tahu apa barang yang nak simpan. Sebab barang yang nak simpan tu nanti akan menentukan material apa yang kita nak guna. Kalau memang dia nak simpan, katakanlah dia seorang racer pelumba nak simpan helmet.
cantik-cantik. So helmet tu kita kena tahu berapa weight dia setiap satu helmet dan berapa size standard dia. Kita tak nak satu kompartmen tu untuk helmet tu saja. Dan kemudian tu helmet lain tak boleh masuk. Macam tu. Jadi sekarang kita nak tahu helmet yang kita simpan tu boleh masuk, kompartmen ni pun boleh masuk, kompartmen ni boleh masuk. Semua kita nak kena tahulah. So sekarang kita akan pergi kepada panel. Panel ni dia memang bahan yang telah stabil dan juga dia boleh letakkan apa yang dia nak. Dia nak warna apa? Warna biru, warna hijau, bentuk yang ada kayu ke atas ke, bentuk yang tak ada kayu ke atas ke. So inilah antara perabot panel yang kita cerita. Yang kita cerita tadi, first adalah perabot yang buat daripada solid timber. Kayu yang asal daripada balak tu sendiri. Tapi yang ini kayu yang telah diproses separa siap. Dan juga kayu-kayu yang telah di-engineer. Kayu-kayu yang telah dibangunkan dia punya kekuatan dia. Contoh dalam ni kita ada plywood, kita ada chipboard, kita ada OSB, oriented strand board, kita ada laminated lumber board, kita ada block board. So benda-benda ni dah stabil. Benda-benda ni dia tak bergerak lagi dah. Dia tak macam kayu tadi. Kayu tadi bila kita buat, kita ketam, kita potong, kita sambung, dia ada sedikit-sedikit movement. Sebab kayu tadi dia benda yang hidup. Tapi kayu panel ni dia bukan benda yang hidup. Benda yang kita dah cincang-cincang dia, dah kita gabungkan dia balik menjadi satu panel yang lebih stabil. So kat sini contohnya perabot ruang tamu. Perabot ruang tamu ni dia ada kain, dia ada panel, dia ada lighting. So dalam ni designer kalau nak design semua benda ni orang ID lah yang buat. Tapi that furniture yang ada kat dalam tu kita yang kena buat. So kita tahu apa dia punya dia punya barang nak display, dia punya barang apa nak letak, barang apa yang dalam rumah tu sendiri. So kita kena tahu dulu baru kita boleh design. Sebab ni custom. Kalau dah tak custom, kalau macam ni memang dia ikut apa saiz yang ada je. Saiz dalam market. Contohnya macam IKEA tu lah, that size tu memang dah ada dekat kotak tu sendiri. So di kotak tu sendiri dah akan letakkan saiz ni sekian-sekian. So kita kena ukur rumah kita ni cukup tak untuk letak saiz ni. Itu beza dia lah. So sekarang ni dalam ni kita akan tengok ada saya linkkan video ni. Satu ni video ni memang dia buat untuk flat pack tapi panel, bukannya solid. Kita tengok video ni sekejap ya. Dia ada sound kan Cik Amri? Ataupun Cik Amri boleh ceritakan secara general? Dia ada close sound ke ataupun Cik Amri nak explain secara general the process manufacture? Sebab dekat situ dah ada tulisan-tulisan dia. So sekarang ni dengan teknologi, walaupun di mana pun, tapi mesin ni boleh dikontrol di mana-mana tempat yang kita ada. Sebab kita dah ada designer furniture, kita dah ada designer software, kita dah ada designer material. So designer ni yang akan bergabung dan faham apa kehendak customer. So macam contohnya kilang kat sini, dia cuma perlukan 2-3 orang pekerja je. Dia tak perlukan ramai pekerja walaupun barang dia banyak. Sebab sekarang ni dia datang dalam bentuk plank, 4,000 panel per shift gluing at 30mm. So kat sini dia akan letakkan dia punya melamine plastik, high frequency melamine plastik based on what kind of color that you want lah. Kalau you nakkan corak kayu, dia akan letakkan corak kayu. So kalau nakkan that veneer from original wood, dia akan letakkan veneer daripada original wood. But then on finishing side, dia ada masalah sikit lah sebab dia kena pakai coating. For lamination, high pressure lamination ni no need to coating. Dia cuma terus boleh pakai. Just dia yang paling penting dia tutup dia punya 6 permukaan tu.
Permukaan atas, permukaan tepi, permukaan kiri dan kanan. Semua dia kena tutup, tak boleh masuk MCU. So kat sini semua teknologi dah ambil untuk buatkan panel. Sebab panel ni dia dah stabil macam saya cakap tadi. Dia bukan macam kayu. Kayu ni dia lain, dia tak stabil lagi. Kita kena stabilkan dia. Tapi kalau panel ni dia memang dah stabil. Dia kalau 18mm datang, dia tetap 18mm. So ni proses dipanggil flat pack punya proses. Macam IKEA punya barang lah ni. So dia akan pergi all over the world lah. So itulah produk-produk yang dikeluarkan oleh kilang tadi. And then satu lagi yang custom. Yang custom ni, yang teknologi yang ada sekarang ni, dengan designer factory manufacturing yang bagus, tak dapat. Manufacturing yang bagus ni, dia boleh custom, dia boleh completekan order dalam masa 48 jam. Dia boleh hantar barang kita ke rumah. Sekejap doktor, dia masih berpusing-pusing. So sebagai seorang sementara tunggu dia tu, saya akan cuba ceritakan sebagai seorang pereka, apa yang paling penting yang kita kena tahu ialah sebab dalam pereka bentuk perabot ni, kebanyakan mereka ni dia tak faham sifat-sifat kayu tu sendiri. Sebab banyak bila kita pergi dengan student universiti, bila kita tengok projek-projek yang dia buat, kadang-kadang bila dia propose that drawing first tu, dia punya thickness sampai nak pakai 30mm. Kita pun terkejut, kenapa nak pakai tebal sangat? Nanti dia kata tak kuat. So sebab kadang-kadang dia tak tahu material tu sendiri punya karakter. Sebab kita kena tahu kalau kita ni as a designer, dan kita kena faham apa yang kita nak bermain. Contohnya kalau seorang pereka fashion, dia tahu kain apa yang bagus untuk seorang model dia. Kalau model tu tinggi, bunga yang macam mana, nak letak kain yang macam mana, kain yang nak letak kain sutera ke, nak letak kain chiffon ke, dia faham kain-kain tu sendiri. Dan majlis apa dia yang nak pergi. Tapi pereka perabot kita ni, kadang-kadang dia tak faham benda tu, dia tak analyse dulu benda tu. Dia cuma buat, memang kita faham dia nak menyelesaikan masalah orang. Masalah-masalah yang ada. Memikirkan pasal ruang, memikirkan pasal kemudahan orang nak guna. Tapi kadang-kadang bila dia buat kitchen cabinet, dia tak perasan pun dalam rumah tu ada orang yang menggunakan kerusi roda. So bila ada orang gunakan kerusi roda, bila buat back to back punya kitchen cabinet, dia mesti ada clearance 104 inch, 104 inci, sebab kalau tidak nanti punggung akan belaga. Dan juga orang yang gunakan kursi roda ni akan jadi masalah. Apa masalah ni? So bila yang sekarang ni dengan teknologi yang apa ada sekarang ni, kalau dulu kita nak buat kitchen cabinet, kita kena orang kitchen cabinet tu kena pergi ukur kat dalam rumah tu, kena tengok kawasan, tengok tingkap, tengok apa. Tapi sekarang dengan apa yang ada, that material sendiri pun dah ada dalam library komputer. Software pun ada, designer software pun dah buat software yang boleh 3D. So dia boleh letakkan gambar rumah dia tu kat situ dan dia boleh design terus kepada dalam komputer tu. Dan software tu sendiri akan integrated berapa unit material yang nak digunakan, berapa square mm ataupun square meter yang diperlukan untuk material tu sendiri, dan siap dengan costing apa semua. Apabila benda tu orang tu dah setuju semua, dia akan link terus dengan manufacturer, dan manufacturer sekarang ni dia bila dah dapat order tu within 48 jam ni, within 48 hours,
that cabinet tu dah boleh install dah kat rumah orang yang order tu. Itulah teknologi yang ada sekarang ni. Kalau dulu sepanjang saya berkhidmat dulu, yang kita faham 8 tahun dulu kita ada satu kilang kat Malaysia ni di mana pengeringan kayu kita ni dikontrol oleh orang-orang daripada Germany. So that kilang tu sendiri dipantau oleh orang-orang luar. Kita cuma ada factory kat sini, cuma kita tengok aja. Tapi daripada segi apa yang ada kat dalam tu, software apa semua dikontrol oleh sana. Dan juga orang sini sama sekali lah. Tapi kalau ada masalah senang, dia akan refer terus kepada mother company dia. Kita nak bertanya ataupun nak berkongsi pendapat ataupun soalan sama ada datang daripada para pelajar ataupun daripada para penonton yang lain, sebab ada di antara para penonton kita bukan pelajar, ada tu staff dan rakan-rakan kita yang sama industri di luar yang sama-sama join pada hari ini. Terima kasih. Boleh tanyakan direct kepada Encik Amri ataupun tanyakan soalan anda di dalam Facebook live kami di ruangan komen, ataupun boleh juga typekan di bahagian chat di sebelah, kita bacakan. So sebelum tu berdasarkan kepada pengalaman Cik Amri kan, yang dah lama juga ni berkecimpung dalam dunia perabot pembuatan, apakah salah satu task ataupun projek yang Cik Amri dah pernah buat yang memang Cik Amri tak boleh nak lupa, because of the experience lah you jadi mungkin lebih tough ke, lebih lebih rasa okay, lebih rasa mungkin pengalaman tu paling berharga dalam banyak-banyak projek yang pernah handle sebelum ni. Ada tak? Oh, ada satu projek. Kalau saya ingat that projek tu tahun 2008, 2010, 2009 macam tu lah. Satu projek tu kita nak buat satu set prototype dining set daripada Malaysia Furniture Council untuk dipamerkan di Malaysia International Furniture Fair. So dia memang request untuk buat dengan kayu sindora, kayu sepeti. Dan kayu sepeti ni dia punya masalah paling besar ialah bila kita buat kerja tu pada bulan akhir Januari nak masuk awal Februari. Maknanya musim tu musim macam sekarang ni lah, ada sekejap hujan, sekejap tak hujan. So bila kita buat benda tu, kita punya precise dia, bila kita ukur dia pagi 35.2 mm. Tapi bila kita pergi tengah hari dia jadi 30 mm. Bila kita pergi malam pula dia jadi 30.4 mm. Kita pun dah pening. Sebab nanti akan ada gap. Sebab dalam projek tu sendiri kita kena letakkan satu perspek, dan perspek tu dia ada warna yang glow in the dark. So dekat situlah saya kaji kenapa kayu ni jadi macam tu. Sebab tu saya tekankan tadi, ingatkan yang kayu ni dia hidup. Itulah pengalaman paling mencabar, sebab bila kita dah sanding, besok kita akan rasa gap lagi. Bila kita dah sanding, kita rasa gap lagi. Kata kenapa jadi macam ni? Sebab itulah bila selepas proses, habis proses kita buat, kita akan wrap. Tak nak bagi dia punya MC tu masuk lah. Itulah pengalaman yang paling teruk. Okey, jika berlaku pengalaman benda-benda teknikal yang macam tu, kita panggil dia masalah teknikal lah kan, benda yang kita tak jangka. Macam mana? Mungkin sebelum ni ada juga projek-projek lain yang bila dah siap projek tu, kita dah siap and then come up with the problem. Bila dah siap macam tadi Cik Amri kata, bila dah siap perabot tu, material tu shrink, mengecut. So apa solusi yang selalu dibuat untuk mengatasi problem yang dihadapi ni? Adakah terpaksa buka balik, tukar, buat baru, ataupun ada teknik-teknik lain yang petua ke untuk nak solve that problem? Ya, bergantung kepada keadaan. Ada part yang kita boleh pakai, ada part yang memang kita tak boleh pakai langsung dan kita akan buat baru terus. Wow, okey. Sebab tu setiap benda tu bila kita buat, katakanlah kalau ada curve ke, ada benda-benda yang berbentuk, bukan straight lah maksud saya, benda-benda berbentuk, whether that
that drawing tu memang ada disimpan dalam bentuk CNC soft copy ataupun memang ada dalam bentuk template. So template tu kita simpan selagi produk tu belum siap. Ya. Okey. So itu akan menjadi referring kita balik lah. Betul. Okey, mungkin ada soalan daripada mana-mana. Ada komen daripada doktor. Kita tak tahu kenapa ruangan chat macam ada hang sikit. Orang tak boleh nak send komen. Ataupun siapa yang nak komen, nak beri soalan, boleh terus on mikrofon. Saya nak tanya sikit Dr. Siti Suhaili. Sila. Okey, Cik Amri, saya Zuhairi, tenaga pengajar juga di sini di Product Design. Okey. Okey, apa khabar? Baik. Okey. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Saya cuba nak tanyalah sikit, apa peranan MTIB ataupun Malaysian Timber Industrial Board ni kepada SME ataupun mungkin kepada pelajar-pelajar ni, kita mungkin masa akan datang dia mungkin jadi pengusaha, perabot dan sebagainya kan. So, apakah peranan dia dan sumbangan dia ataupun dia memberi sokongan sebagainya? Terima kasih Cik Amri. Okey. Oi, besar soalan tu. Ya ke? Oh, saya ingat. Besar. Soalan tu besar. Sebab dia peranan MTIB ni sebenarnya asalnya memang kita ni nak jaga kita punya kualiti kayu kita keluar pada negara. Di samping tu juga kita banyak program untuk pengusaha-pengusaha Bumiputera kita. Dan kita ada juga program-program yang untuk mengenengahkan mereka muda ni ke peringkat dunia untuk mencari Malaysia punya identiti, Malaysian furniture. Sebab so far sekarang ni kita masih mencari-cari lagi kita punya trademark of furniture. Contohnya kalau kita tengok kayu jati semua kita tahu Jepara. Tapi kenapa tak ada orang cakap ini Malaysia punya? So itu pun kita masih lagi mencari-cari dan Malaysia pun kita pun ada buat design roadmap untuk yang itu. Dan kita sendiri pun memang kita memang selalu ada program. Kita akan buat program selama 2 bulan setengah, kita panggil Furniture Design and Making, yang mana kita akan ambil ex-student daripada architecture yang ada design punya base lah. Sebab kita tak nak ajar lagi lah apa itu ergonomi, apa itu tone color. Kita cuma nak zero in terus kepada kayu. So bila dia faham pasal kayu, dia boleh design dengan bagus furniture ni. And then untuk Bumiputera, untuk pengusaha-pengusaha entrepreneur, kita memang ada selalu bagi ruang untuk dia mempamerkan produk-produk dia di peringkat international dan juga di peringkat-peringkat lokal kita. Contohnya dalam Malaysia ni kita akan ada buat biasanya kalau tak COVID kita akan buat 6 pameran jelajah Malaysia. Kita panggil Wood Lifestyle. Kita banyak bagi peluang-peluang kepada entrepreneur ni lah untuk memamerkan barang-barang dia di biasanya kita akan buat ikut zon. Zon utara, zon selatan, zon timur dan zon tengah. Macam itulah. And then yang lain tu memang kita menjaga dasar kayu yang ada kat Malaysia ni lah. Tapi bukan dasar balak, dasar kayu. Jangan salah faham sebab balak ni hasil negeri. Kita tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol yang selepas digergaji. Itu dipanggil kayu. Kalau yang lumber ataupun logs ni memang bawah kerajaan negeri. Itu Jabatan Hutan punya. Itu jangan salah faham kat situ lah. So saya harap saya menjawab soalan Cik Zuhairi tadi ke? Terima kasih Cik Amri. Memang besar peranan tu. Okay, itulah nak detail lagi, banyaklah bendanya. Ya, untuk pengetahuan pelajar-pelajar lah kan. So maknanya untuk pengetahuan tu boleh lah. Sana, ya. Okey, kita ada. Terima kasih Dr. Zuhairi. Kita ada soalan daripada di ruangan chat. Hai Mr. Amri, bolehkah anda berkongsi tentang bagaimana atau mengapa anda jadi minat terhadap bidang pembuatan perabot? Cik Amri baca dekat ruangan set sebelah. Ada soalan. Ruangan chat kat mana? Okey, saya bacakan. Bagaimana Cik Amri boleh terlibat ataupun minat masuk dalam bidang pembuatan perabot? Itu soalan daripada pelajar lah, daripada Chong Liping. Dia sebenarnya benda ni, dia minat ni dia datang
apabila kita mencebur. Sebab kalau kita tak mencebur, walaupun dulu saya belajar di sekolah memang kita belajar tukang kayu lah. Di sekolah vocational kita belajar kayu. Tapi bila sambung belajar, kita belajar insurans. Tapi lepas belajar insurans, kita balik kepada kayu balik. Jadi benda-benda tu lama-lama dah menjadi sebati. Kita pun tak tahu benda tu ada pendorong ke, tak ada pendorong ke. Tapi kita rasa sebab benda ni banyak lagi yang kita boleh teroka as a professional dalam kayu ni. Sebab kalau kita tengok kayu ni, walaupun orang cakap 20 tahun dulu, kayu balat kita dah habis. Tapi sampai sekarang kayu kita masih sustain, masih ada. Dan benda ni natural, dia bukan macam kain dia boleh buat, boleh jahit, boleh apa. Kain sendiri pun datang daripada kayu. Benda ni natural. So apa yang natural sekarang ni, apa peranan MTIB, kita dah buat lagi ladang hutan, kita dah kaji spesies-spesies yang baru untuk kita tanam untuk menggantikan hutan-hutan yang kita telah buang. Kita buang pula, kita tebang. Dan juga kita pun masih lagi mengamalkan penebangan hutan yang sihat. Walaupun banyak kata orang, tebang kat situ, tebang kat sini. Tapi sebenarnya benda tu ada syarat-syarat dia untuk tebang pokok tu, dia bukan boleh tebang macam tu aja. So minat tu dia tak boleh kata, kau minat lah jadi perabot, tak boleh. Sebab dia minat ni dia akan datang apabila anda sendiri yang nakkan benda tu. Dia bukannya ada pendorong. Sebab ada yang saya bawa bertanding di Sao Paulo, Brazil tu, daripada ayah dia memang seorang carpenter. Dan adik-beradik dia sekarang ni memang semua jadi pengusaha perabot. 5 beradik semua jadi pengusaha perabot. Dan alhamdulillah lah. Masih nak kata minat orang mendorong tak, dia memang naluri sendiri yang membuatkan orang tu sendiri menjadi minat. Sebab benda ni dia angioskopik, dia benda yang unik. Kalau you minat kayu, mungkin you minat dalam pembuatan hulu keris, mungkin you minat pembuatan jenis-jenis kayu, mungkin you minat dalam pembuatan membentuk kayu, mungkin you minat dalam pembuatan anatomical kayu. Banyak benda yang profesional dalam kayu ni sebenarnya. Kalau nak pecah lah. Itulah. Okey, ada soalan lagi dekat ruangan chat. Cik Amri boleh baca kat sebelah. Soalan daripada Dr. Serina. How to get resolve if student can afford to get material? They're facing on high price. Does MTIB will help this matter? From Irawan. Oh, ini soalan daripada FB. Okey, Cik Amri, macam mana kalau student tu susah untuk nak memperoleh material kan, pelajar kan nak membeli bahan tu agak cost lah di situ. Jadi adakah MTIB ada mempunyai apa-apa skim bantuan ataupun peranan dalam membantu penyediaan bahan-bahan terutamanya untuk para pelajar di IPTA, IPTS dalam hal ni, ada tak? So far kita memang menggalakkan, tapi kita tak boleh bukan tak boleh, MTIB ni satu badan kerajaan. Kalau ada proposal kita boleh tolong. Kalau sebab kita ni bukan corporate CSR, bukan corporate social responsibility, tak ada. Tapi kalau ada proposal daripada contohnya daripada Jabatan Politek ke, daripada USM sendiri ke, nak buat program untuk membangunkan produk-produk ni, kemungkinan kita boleh bawa ke tengah lah, boleh bawa kepada pihak manajemen lah. Sebab saya tak berani nak bagi keputusan benda tu pasal keuangan ni. Tapi program-program tu yang sebelum-sebelum ni kita ada buat lah dengan Politeknik kan, dengan UTHM, kita ada buat lah. MOA lah. Macam tu lah. Okey. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada Cik Alif lah. Silakan Cik Alif. Okey, Assalamualaikum. Saya Alif Ikrami, salah seorang tenaga pengajar di School of Art juga, USM. First, thank you Encik Amri untuk perkongsian yang sangat menarik saya kira pada hari ini.
manfaat, ilmu-ilmu yang banyak manfaat lah. Saya kira pada hari ini banyak memberi benda-benda baru kan kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada para pensyarah lah. Cumanya soalan saya ialah berkenaan dengan future of this industry. Maksud saya macam bagaimana perkembangan industri perabot sekarang dekat Malaysia dan macam mana jaminan orang kata kerjaya kepada pelajar-pelajar yang baru nak cebur dalam bidang ni kan. So macam mana di situasi industri perabot ni di Malaysia, kalau boleh yang kongsikan lah. Situasi industri perabot sekarang kalau ikut kepada kerajaan kita ni, norma-norma baru lah, banyak benda-benda yang kata orang banyak barrier, tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak apa. Tapi daripada segi industri perabot sendiri, kebanyakannya yang ada dia akan pergi kepada outlet. Tapi kalau kita pergi in detail dalam perabot, sebab setengah-setengah orang dia faham perabot ni kediaman. Tapi bila you buka besar-besar, perabot ni dia banyak. Sebab industri perabot ni dia bukan tertutup kepada kediaman. Kita ada perabot dalam port, kita ada perabot dalam hotel, kita ada perabot dalam hospital, kita ada perabot dalam stadium, kita ada perabot banyak tempat. Semua tempat yang kita akan kunjung ni semua ada perabot. Jadi kat situ kita, macam saya cakap tadi, kita kena faham. Sebab setengah-setengah orang dia faham bila buat perabot ni just fulfill requirement. Tapi kalau setengah-setengah negara maju, that furniture you must follow the standard yang dia nak. Contohnya perabot tu kalau kita nak buat dekat public, so apa standard yang you nak guna. So banyak lagi sebenarnya yang student-student kita ni boleh explore dan memenuhkan dan mengisi ilmu-ilmu yang ada dekat luar untuk dimasukkan ke dalam Malaysia ni, macam tu. Sebab yang masa kita orang dulu, contohnya kita orang di FIRA London, kita akan belajar pasal safety and standard untuk furniture. So bila safety and standard untuk furniture, kadang-kadang dekat Malaysia ni bukan tak boleh apply, belum sampai masa untuk apply. Contohnya that fabric sendiri, fabric untuk sofa. So fabric untuk sofa, kalau dekat sana dia ada BS standard yang menyatakan bahawa sofa ni kalau satu batang mancis tu masih belum lagi boleh menembusi fabric tu. Tapi kalau dengan 10 batang mancis berlarutan, barulah boleh menembusi fabric tu. So that fabric tu sendiri boleh diletakkan dalam hotel. So that standard tu sendiri yang kita belum lagi di-develop dekat Malaysia. So masih banyak lagi ruang-ruang untuk pelajar ni sebenarnya explore lah benda-benda macam ni. Tapi yelah, kalau saya seorang nak bercakap, kadang-kadang benda ni tak sampai, kita pun tak tahu secara macam mana kita nak sebarkan maklumat-maklumat ni sebenarnya. And then yang tanya pasal kursus-kursus tu, memang selalu kita akan upload dalam website MTIB dan Wisdek lah. So dalam tu nanti kita boleh explore lah apa kursus-kursus yang kita buat. Dan juga lagi yang student ni, banyak lagi yang dia boleh explore ialah pasal safety perabot, ergonomik. Sebab saya tahu kita di Malaysia ni, macam Kementerian Pendidikan sendiri pun, bila dia nak buat spesifikasi perabot sekolah, adalah dia membuat spesifikasi perabot yang standard. Tapi kalau kita tengok contohnya kalau di UK, that perabot dia tu kenapa dia ada warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning. Bukan kerana warna tu yang untuk mendatangkan minat budak, tak. Tapi warna tu yang kalau kita pergi dekat dinding, dia ada skala tinggi 140 sampai 160 warna hijau. Tinggi 180 sampai 120 warna kuning. So that yang tinggi warna kuning ni, dia akan pergi dekat meja warna kuning. Sebab ergonomik dia, ketinggian dia sama meja untuk warna tu. So benda-benda macam tu belum sampai kat sini lagi lah kot. Belum tahulah, takut benda-benda dalam perancangan tapi belum lagi yang membuat. So kita harap
bakal-bakal designer yang datang ni akan propose lah benda-benda macam tu kepada kementerian, kepada kerajaan. Kadang-kadang benda-benda macam ni perlu daripada student juga dan juga company-company untuk apa ni, menggerakkan benda-benda yang baru ni. Boleh? Okey, boleh. Cik Amri, ada soalan lain yang kita nak skip soalan lagi. Selepas ni ada beberapa soalan yang kena baca sekarang ni. Dekat mana soalan daripada Wahyuni, daripada pelajar Wahyuni, di manakah boleh nak dapatkan info mengenai pameran atau kursus yang diadakan yang dianjurkan oleh MTIB? Ada biasanya benda ni pameran atau kursus? Pameran dan kursus ni biasanya kita akan war-warkan melalui FB Wisdet official dan juga MTIB punya website lah. Okey. So soalan seterusnya daripada Chan Shu Ling, pelajar tahun 1 Product Design. Tanya, di rumah Encik Amri adakah Tuan berhad untuk menggunakan perabot daripada sesuatu bahan tertentu sahaja? Oh tidak. Kita tak guna bahan-bahan tertentu, tapi bila kita ni tahu kayu, so kita tahu untuk pintu kita guna kayu apa, untuk bedroom set kita akan guna kayu apa. So kita base pada karakteristik kayu sendiri tu untuk kita membuat perabot tu. Okey. Soalan seterusnya daripada Ilyas Syariza, tahun 1 juga Product Design. What kind of competition is the best for us to expose our work to the bigger industry? Ni macam soalan yang sama tadi macam Wahyuni. Pertandingan. Okey, bercakap tentang pertandingan reka bentuk furniture yang ada di Malaysia yang mungkin Cik Amri pernah jadi panel sebelum ni. Apakah pertandingan-pertandingan yang mungkin para pelajar mungkin di bawah naungan MTIB sendiri yang boleh kita wawarkan yang Cik Amri nak wawarkan? So pertandingan ni kalau student selalulah tengok profil Tanggam punya program. Kita ada Tanggam punya website dan juga satu program yang baru dibuat, baru dilancar tahun lepas bawah Malaysia Timber Council. Dinamakan dia macam kita bawah Tanggam ni kita ada satu program namanya PDP, Professional Development Program, yang mana yang PDP ni kita local designers kita combine dengan international designer. Contoh Malo Bestoloni daripada Itali, Mario apa benda tak nama daripada Australia. So kita combinekan dia dan designers ni akan buat design dinasihati oleh international designers dan kita akan matchkan kepada manufacturing lah. So that manufacturing akan buat manufacturing dan macam grup saya makers, Tanggam makers, grup-grup ni yang akan buat traditional punya furniture lah. So untuk pertandingan ni biasanya kita akan keluarkan dalam FB dan juga website MTIB. Kat lain tu rasanya tak tahulah. Kalau dekat Malaysia MRM mungkin ada Majlis Reka Bentuk Malaysia. Kat situ memang selalu dan juga biasanya kita akan pergi kalau 2 tahun dulu kita akan buat roadshow di USM pun kita pergi untuk buat roadshow di Uniza, di UMK, di UiTM, di UTM, mana yang ada architecture, mana ada industrial design, biasanya kita akan buat roadshow dulu. Tapi bila dah roadshow 2-3 tahun tu, lepas tu kita tak buat lah. Kita mengharapkan yang that information tu kekal di situ. Tapi sekarang kalau macam ada permintaan, saya akan cuba bawakanlah kepada TDM ni lah. Okey, Cik Amri, kita ada soalan, saya kena cut sejak masa dah semakin suntuk. Kita ada soalan daripada Encik Zahari Hamzah pada Facebook. Apa pandangan Cik Amri tentang tahap kepakaran mereka di kalangan emerging designer Malaysia dan sejauh mana pasaran dalam negara dan luar negara terhadap karya rekaan mereka? Ada dua soalan ni. Soalan ni kalau nak bincang pun dekat sejam juga ni. Okey, tahap kan?
Tahap Tahap dia kepakaran. designers kita memang sampai international. Designer kita memang banyak. Macam contohnya Tanggamnya designers ada 2-3 orang memang dah sampai international. Dia boleh buat ekspor nokta, dia boleh ekspor papan ciri, contoh Syarin, Lasa, Stephanie kan. So that Tanggam makers, Tanggam designers ni dah memang sampai international punya level lah. Sebab dia pun nak boleh sampai kat situ pun dalam masa 6, 7, 8 tahun juga. Sebab selalu dengan kita kan, selalu teknikal dengan kita, selalu tahu join, selalu tahu nak guna kayu apa, selalu processing macam mana. So dia selalu bergeluman dengan kita. So sekarang dia pun faham dah apa hiruk pikuk dan sakit kayu tu. Tapi untuk perabot internal dalam Malaysia saja, setahu saya untuk market Kementerian Pendidikan saja dekat 2 bilion. Market hotel pula dekat 20B. Belum masuk lagi market yang individual yang ada dekat Malaysia ni. So that perabot ni kalau nak kira dia dekat-dekat dengan 25 hingga 30 bilion a year setahun. Bukan million, billion. Sebab bila hotel baru naik, semua perabot akan naik baru. Hospital baru naik, semua perabot akan naik baru. Dan semua bangunan kerajaan naik, semua perabot akan ada dalam tu. Bila perumahan naik, semua yang ada dalam perumahan tu semua ada perabot. So that market ni terlampau besar. Ya, betul. Okey, soalan terlalu banyak ni, kita kena habiskan. Soalan yang seterusnya adalah daripada Chong Li Pin. Apa yang perlu didahulukan? Bahan atau idea reka bentuk? Sebagai reka perabot. Ya. Okay. Bahan atau idea reka bentuk? It depend. Mana you nak letak? Apa customer tu unik? Kalau idea reka bentuk ni, reka bentuk kita adalah untuk memudahkan orang. Tugas designer adalah untuk menyelesaikan masalah orang. Tugas reka bentuk adalah menyelesaikan masalah orang. Orang tu susah nak bawa barang. Macam mana kita selesaikan masalah tu supaya orang tu boleh bawa barang. So daripada situlah baru kita letak, oh that material suit untuk apa. So kita kena faham dulu requirement daripada klien kita. Klien kita tu nak apa sebenarnya. Kalau tidak kita akan cakap telur dulu ke ayam dulu, telur dulu tak boleh. Kita analyse dulu apa requirement from customer. Customer tu nak apa sebenarnya. Once customer tu nak apa, oh aku nak letak barang ni macam ni, baru kita shoot kepada material kita apa kita nak guna. Problem lah. Problem apa klien kita ada. Nak letak buku, oh saya punya buku banyak tebal-tebal. Okay, kita come to design sama ada benda tu slanting dan kita baru pergi kepada material. Material apa yang paling bagus untuk letak? Oh dekat ni bawah ni ada sungai. Tu kayu ni kena keras. Situasi tu kita kena tahu juga. Kalau tidak kita design je anak letak alamak tak boleh nak letak sebab dia sengit. Susah juga. Dan situasi kita tak tahu. Soalan lagi satu daripada pelajar tahun 1, Ji. Soalan ni pun berkaitan tentang material juga. Betapa pentingnya material itu sebenarnya yang kita kena faham sebagai designer sebelum nak membuat design, betul tak? Betul. So soalan ni itu memang berkaitan betul. So soalan ni berkaitan tentang adakah material lain akan berlaku masalah yang sama seperti kayu semasa menghasilkan perabot setelah pemasangan ataupun setelah siapnya prototype tu. Macam material lain maksudnya apa ya di sini? Material lain mungkin besi ke, plastik ke ataupun mungkin selain kayu lah material lain yang dimasukkan oleh pelajar ni. Okey. Macam saya cakap awal tadi, kalau bab besi saya tak berani sangat nak sentuh lebih detail sebab saya bukan expert pasal besi. Tapi yang kita faham kayu ni benda yang hidup. Tapi besi ni benda yang dibuat, benda yang dihasilkan. Dia bukan benda natural. Contohnya satu lagi benda natural adalah marma, batu. Batu yang kita buat tabletop marma ataupun kita buat lantai marma tu kan. Itu pun benda yang hidup. So benda-benda tu yang kadang-kadang kita nak stabilizekan dia dulu. Kita nak macam mana? Kata orang kita nak recondition, nak conditioning dia tu biar sama EMC, equivalent moisture content.
So kalau dia dekat sini 30 mc, dekat udara kita pun 30 mc. So dia akan duduk sama-sama macam tu. Kalau tidak nanti dalam kayu ni banyak air, luar terlampau humidity, kayu ni terlampau kering, luar terlampau humidity, terlampau basah. So kayu ni sendiri akan menyerap kebasahan di luar tu, akan masuk ke dalam kayu ni. Masuk ke dalam. Macam itulah kisahnya. Okey. So mungkin harapnya ini soalan yang terakhir, saya tak pasti. Daripada Farid, salam Encik Amri, kenapa terlalu kurang pengusaha bumi putera di dalam industri kayu wood slab di Malaysia? Sedangkan produk wood slab ini sedang menjadi trend kepada generasi muda masa kini. Saya harap MTIB menyokong penuh pembangunan usahawan dalam bidang wood slab. Daripada Nik Farid, Unicare Malaysia. Wood slab sebenarnya bukannya pengusaha kita kurang, ada. Tetapi sebab bila sebut wood slab ni, kebanyakan harga wood slab, satu-satu wood slab tu harga dia sebiji kereta. Jadi orang kadang-kadang tak berani nak simpan dek barang tu terlampau lama. Dan juga yang boleh main wood slab ni sebenarnya orang-orang yang boleh bawa Mercedes dengan bawa BM je. Minta maaf cakap lah. Sekeping wood slab, kayu jati harga dia 12 hingga ke 23,000. Sekeping 4 inci kali dengan 48 inci. Panjang mungkin 7 kaki, 6 kaki. So kalau kita simpan 3 keping dah dekat-dekat 100,000. So benda tu nak boleh jual makan masa mungkin 6 bulan, 3 bulan. Sebab kadang-kadang benda tu wood slab ni dia, walaupun wood slab kita cantik tapi buat kaki pula tak cantik, itu jadi masalah pula. Ada setengah wood slab nak ambil mudah, okey kita buat wood slab atas tapi kaki kita pakai kaki besi, pun jadi masalah juga. So kadang-kadang bila wood slab ni yang pakai nak pakai rumah banglo. Tapi ada orang yang pension dia nak duduk rumah kondominium, nak bawa angkat tingkat 40, 60. Nak bawa wood slab tu dalam lift tak muat. So itu yang jadi barrier dia lah untuk wood slab ni. Sebenarnya wood slab ni ramai je pengusaha kita, cuma dia tak boleh menyimpan. Tak boleh nak simpan dan tak boleh nak show. Tapi kalau kita pergi ke ground road, saya punya kawan, kalau cari kayu mai industri, memang dia pakai wood slab dan epoxy lah. Dekat Malaysia memang dia top lah, wood slab dengan epoxy. Okey doktor? Okey, soalan daripada dia tak dapat nak type dalam ruangan chat, dia tak dapat pergi ke Facebook, dia WhatsApp saya personally, dia suruh tanya apakah kursus-kursus yang ditawarkan terbaru di Wisdec yang mereka boleh join. Rasa tadi soalan yang sama penonton tadi dah tanya. Nanti saya minta ya kalau kursus ni senang, FB Wisdec Official dan juga website MTIB lah. Sebab kalau saya nak cerita sekarang banyak sangat. Kan? Okey, rasanya ada tak soalan lain lagi daripada penonton yang mungkin nak direct tanya kepada Encik sebelum kita menutup program kita pada hari ini? Ada tak soalan? Very last question, siapa yang ada? Ya silakan. Selamat petang Cik Amri, saya ada soalan. Bagi Encik Amri sendiri, apakah proses yang dalam pembuatan dan reka bentuk perabot yang Encik Amri sendiri suka atau boleh menggembirakan Encik Amri? Itu soalan saya. Terima kasih. Proses dan juga boleh menggembirakan kita. Macam mana nak cerita ni? Proses memang kita suka sebab kalau kita main dengan kayu, sebelum kita jumpa dengan sebelum kita pegang kayu tu, kita dah tahu, sebab kita dah tahu fizikal kayu tu, kita tahu nanti kalau aku pegang kayu kulim bau bawang putih, pegang kayu jati bau kulit, pegang kayu medang bau sasi. So benda-benda macam tu yang kita akan jadi happy nak buat kerja-kerja perabot ni. Dan juga bila kita rasa orang yang ada masalah, contohnya
dia ada masalah di rumah dia nak letak golf organizer, kasut dan kita boleh buat untuk dia tu, bila dia dapat barang yang kita buat ni dan dia rasa alangkah bahagianya aku dapat barang ni. Kita pun dah rasa bahagia dah. Sebab dia menghargai apa yang kita memudahkan dia tu. Mereka bentuk dan menyediakan barang-barang untuk dia tu. Memudahkan lagi kerja-kerja dia. Itulah. Ada soalan lain tak daripada audiens? Ada. Saya. Dr. Jasmine, ya silakan. Yes. Sejak Amel. Selamat petang. Terima kasih kepada Cik Amri bagi penerangan yang sangat manfaat. Cuma saya nak tanya pendapat Cik Amri secara peribadi. Apakah persediaan awal bagi anak muda yang ingin menceburi bidang industri perabot sebagai pereka atau sebagai pembuat? Itu saja. Okey, terima kasih doktor soalan tu. Selalu kita cakap dalam motivasi sekolah, motivasi pelajar apa semua. Sebenarnya yang paling penting kita analyse, kita mengkaji dan kita nak tahu hala tuju kita ni nak pergi ke mana. Sebab sekarang ni bila kita tengok dengan norma-norma baru ni, dengan keadaan-keadaan semua yang baru, semua berkehendakkan online. So macam mana kita nak menghasilkan perabot-perabot ni yang boleh orang beli online dan boleh tengok online. So apa kriteria-kriteria yang nak kena ada. So kat sini ni sebenarnya peluang-peluang kepada pereka-pereka ni banyak dan peluang-peluang kepada generasi-generasi muda ni banyak. Sebab apa? Sebab bila saya tengok, bila you boleh dapat pengiktirafan atau recognition daripada mana-mana agensi yang mengatakan you ni expert dalam pembuatan, expert dalam material, expert dalam ni, so that company yang endorse benda tu, bila orang nak beli online dia akan percaya. So that review tu, kalau dulu kita kata nak jual barang makan nak kena review artis lah, nak kena review player lah kan. So sekarang benda-benda macam ni dah jadi trending, dah jadi benda-benda yang baru doktor. Jadi untuk kita ni kita kena meletakkan diri kita juga di dalam yang itu. Kita kena memikir juga masalah-masalah tu untuk kita pereka perabot ni, macam mana aku nak meletakkan diri aku ni di dalam situasi yang itu. So benda-benda macam ni kita akan katakanlah open eye lah, nak membuka mata kan. Sebab bila kita tengok perabot ni benda close, tapi kita tak boleh fikir benda tu benda tertutup. Kita kena fikir benda tu benda terbuka. Aku ni nak menghasilkan macam mana kerusi gamers ni nak main. Orang yang main PUBG ke, orang yang main apa kan. Aku nak menghasilkan benda yang macam tu. Dan juga aku nak menghasilkan perabot sekolah yang mana ada komputer yang budak-budak sekolah boleh kelas online. Tak ada gangguan daripada parent. Dan benda-benda macam tu masih luas, masih terbuka, masih sebab benda ni datang secara mengejutkan. So benda tu masih ada ruang dan peluang yang paling cerah lah. Jadi Cik Amri, untuk soalan daripada satu lagi soalan yang mungkin lebih kurang soalan dengan apa yang Cik Amri explain tadi daripada Wahyuni, beliau kata bagaimana kursus-kursus yang ditawarkan di MTIB sekarang memandangkan sekarang new norm, sedang berlakunya pandemik virus COVID-19. So secara amnya kursus-kursus ataupun latihan praktikal yang diadakan di MTIB bagaimana dijalankan? Secara online ataupun bagaimana? So sekarang kita tengah develop platform untuk e-learning. Untuk student-student boleh akses dan student boleh ambil maklumat dalam e-learning yang barulah. Sekarang kita tengah merangka untuk mengupgradekan apa yang kita ada lah. Benda ni pun makan kos yang tinggi juga. So daripada segi yang practicality, kalau ikutkan kepada PKP biasa, kita boleh jalan tapi dengan kapasiti yang mengikut SOP yang betul. Sebab benda ni ialah kita ada swab, kita ada berpeluh, kita ada abuk kan. Jadi benda-benda yang lebih cepat spread out lah virus ni. Jadi kita pun kena jaga juga. Memang ketat sikit lah pengawalannya tu, tapi
hands on, kemungkinan besar kita akan itulah terus kepada e-learning lah. Cuma bila e-learning ni student lah yang masalah sikit. Kita Dari boleh segi demo praktikal kan? dalam ni, tapi student kena buat sendiri kat rumah. So that's why student kena beli material tu sendiri. Kalau dia datang kat WISDEC, kita prepare material. Kita prepare tool. Tapi kalau bila e-learning, that tools, that material tu kadang-kadang susah sikit lah kita nak deliver. Kita boleh demo, tapi practicality tu student nak buat, nak feel tu susah lah. Dia kena ada barang tu baru dia boleh feel. Betul. Okay, Doktor? Dekat di universiti pun sama juga, kami menghadapi masalah yang sama untuk projek berbentuk furniture. Jadi soalan yang mungkin soalan daripada Amal Hakim, daripada dia nak beri soalan. Silakan Amal. Okay, Assalamualaikum Encik. Okay, macam kita sedia maklum, MTIB dia ada competition. Buat sikit Mal, tak dengar Mal. Mal kuat sikit Mal. Dengar. Tak dengar. Romantik sangat. Okay, dengar? Okey. Okay, Assalamualaikum Encik. Saya Amal daripada Product Design tahun akhir. Okay, macam kita sedia maklum, Tanggam ni dia merupakan satu furniture competition besar lah dalam Malaysia sebab dia memberikan exposure kepada para student ataupun independent punya designer untuk dalam mereka bentuk perabot lah. Di mana diorang boleh dapat expose kepada exhibition luar seperti di Milan, San Paulo dan sebagainya. Okey, jadi apa yang pihak MTIB itu sendiri look up dalam design sesebuah perabot itu untuk di-qualify, di senarai pendek kan, untuk dijadikan sebagai pemenang di dalam kompetisi Tanggam tu. Sebab seperti sedia maklum sekarang ni ramai student yang boleh buat 3D, ada sketch yang elok, konsep yang cantik. Jadi apa kriteria-kriteria yang pihak MTIB itu ambil untuk senarai pendekkan penyertaan dalam kompetisi Tanggam tu? Okey. Dia nak jawab soalan adik tadi, soalan Cik Amal. Dia macam ni. Bila sesuatu pertandingan tu dihebahkan dan dia ada tema. Satu, bila dia ada tema, contohnya kita nak pergabungan antara temanya, kita nak bergabung, katakanlah kita nak tema fabrik campur dengan buluh dan juga campur dengan kayu. So that tema tu student ataupun mereka-mereka ni akan membuat reka bentuk lah. Daripada reka bentuk tu, yang first kali kita nak tahu ialah originality dia. Ketulinan dia tu adalah benda ni dah ada ataupun belum. So daripada ketulinan tu memang kita akan panggil orang daripada MRM sebagai panel dia juga, dan juga daripada MRM, sebab daripada situ spesifikasi pertandingan kemungkinan dia akan hantar 3 drawing. Satu sketching, satu detail dan satu lagi konsep ataupun idea development dia. So daripada situ kita akan tengok dia punya aesthetic value dia, marketable dia, material apa dia guna, dan barulah kita akan finalize, kita akan sorting out, kita akan pilih mungkin 200 ataupun 250 terbaik untuk kita panggil dipertahankan, dipresent design dia tu. Sebab asalnya memang banyak, mungkin yang 500, 1000 participant. Daripada 500,000 tu kita akan sorting out, pilih kepada 200, daripada 200 kita turun kepada 50 tu baru kita tengok second dia punya division, sebab 50 ni akan buat mock-up. Lepas 50 buat mock-up, barulah 20 ni akan buat prototype. Daripada 20 prototype, mungkin 10 kita akan bawa ke Milan. Itulah proses dia. Okey Amal, puas hati dengan jawapan Cik Amri. Nampaknya mungkin kita ada soalan lain ke sebelum saya menutup talk ICAP pada hari ini? Jika tak ada, ada ke soalan? Assalamualaikum. Okey, terus.
Okey, saya Muhammad Faiz dari tahun 3. Okey, minta maaf tanya. Okey, soalan saya, memandangkan kita dalam new normal iaitu COVID-19 sekarang. Okey, so saya difahamkan banyak company ataupun syarikat-syarikat yang telah pun ditutup ataupun menerima impak. Dan apakah nasib mereka yang sudah pun belajar selama 4 tahun dan ingin meneruskan career sebagai product design ni ataupun menerima pekerjaan di waktu sekarang ni. Mungkin Encik Amri ada cadangan ataupun laluan untuk mereka di waktu sekarang ni supaya tidak berlalu begitu sahaja dengan 4 tahun belajar macam tu. Sekian, terima kasih. Good question. Silakan Cik Amri. Aduh, mencabar betul soalan ni walaupun kecilnya tu, tapi kadang-kadang yalah, sekarang kita pun faham dengan new normal, dengan belajar 4 tahun, dengan yuran yang kita bayar, dengan liability yang kita tanggung. So macam mana kita nak teruskan hidup lagi apa yang akan mendatang. Tapi bila kita fikirkan balik dengan apa yang berlaku sekarang, that yang akan mematangkan kita adalah cabaran. Cabaran yang kita terima yang akan mendewasakan kita dan juga mematangkan kita. So sekarang ni Malaysia berhadapi dengan cabaran yang nak kata sepanjang saya hidup 50 tahun ni mungkinlah ini yang paling teruk cabaran kerajaan Malaysia hadapi sekarang lah. So far kita pun kena sama-sama menghadapi cabaran tu. Nak mengharapkan orang memang tak boleh. So apa yang kita kena buat sekarang ialah kita kena ambil masa dan macam saya cakap tadi, kita analisa apa ruang dan peluang yang boleh kita duduk di dalam supaya kita dapat berlayar bersama-sama dengan norma-norma yang baru. Itu je lah yang saya boleh cakap. Okey, terima kasih kepada semua yang bertanya soalan dan juga kepada semua penonton sama ada dari USM sendiri ataupun dari luar USM kerana sama-sama sudi untuk berkongsi dan mendengar apa yang disampaikan oleh Encik Amri. Bukan senang kita nak jumpa Encik Amri ni, kita banyak kali set untuk appointment. Jadi apa yang boleh saya rangkumkan di sini sebagai rumusan adalah betapa pentingnya untuk kita, mereka, terutamanya mereka perabot, untuk juga memikirkan kepentingan dan kekuatan material itu sendiri sebelum kita nak membuat suatu design. Dan bukan semata-mata kepada reka bentuk, tetapi material, the properties dan juga kekuatan juga turut perlu dititik beratkan sebelum mereka bentuk sesuatu perabot. Kerana ada sesetengah rakan-rakan yang mungkin rakan sekeliling kita yang bukan daripada kursus reka bentuk perabot dan juga produk yang menyangka mereka bentuk perabot ni sangat mudah. Tapi sebenarnya sangat teknikal. Jika tidak ada kemahiran dan teknikal yang betul, perabot yang dihasilkan memang tidak akan berkualiti dan tidak boleh dipasarkan. Jadi sebelum saya nak menutup program ICAP Talk pada hari ini, suka saya nak ingatkan kepada semua, terutamanya para pensyarah dan juga pelajar untuk mengisi link CSD dan CPD yang telah pun pihak admin sertakan di bahagian ruangan chat, isi dan juga submit ke link tersebut untuk mengoleh markah CPD masing-masing. Dan tahukah anda bahawa reka bentuk perabot telah lama diasaskan sejak pada zaman kuno dahulu sehingga sekarang. Dan pada zaman tersebut perabot dinaik taraf sebagai penentu kepada sesuatu kejayaan dan juga nilai diri ataupun nilai diri keluarga tersebut dalam sesuatu masyarakat. Betapa pentingnya perabot tu pada zaman dahulu. Nah, sebelum kita menutup tirai ICAP Talk pada hari ini, ada apa-apa pesanan terakhir daripada Encik Amri? Mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita habiskan sesi hari ini. Terima kasih doktor. Itulah macam doktor cakap tadi lah. Kalau hierarki dulu yang gunakan perabot ni di asal memang, kalau daripada sejarah tu kalau nak cerita memang ambil masa yang lama. Tapi sebagai contoh, daripada rumah isikan orang, perabot isikan barang. So
gaya perabot itu sendiri dah menentukan tahun mana dia datang dan setinggi mana tarafnya orang tu sendiri. So dalam perabot ni sendiri macam saya cakap tadi, jangan kita fikirkan pasal perabot kediaman saja. Sebab sekarang ni dalam kereta pun sendiri orang dah buat perabot. So banyak lagi ruang dan peluang yang ada sebenarnya, tapi kita tak terfikir. Dan juga banyak lagi material yang ada dekat dunia ni. Contohnya sekarang kalau macam buluh pun satu material resources yang paling bagus lah yang ada sekarang ni, sebab dia punya kadar pertumbuhan tinggi, dan juga dengan teknologi yang ada sekarang ni nak pakaikan teknologi hijau, so markah untuk dia ni tinggi untuk dapatkan indeks. So itulah banyak lagi benda-benda peluang yang kita boleh explore. Tapi saya rasa itulah pengalaman dan perkongsian yang saya boleh kongsi hari ini lah, insyaAllah. Kalau ada masa kita boleh jumpa dan kita berkongsi lagi lah, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita akan jemput lagi di lain masa. Dan terima kasih kepada semua para penonton dan para pelajar yang menyertai ACAD pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada sesi dan sesi perbincangan yang lain pula. So saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye.